Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Jadi hari ini pada 11 hari bulan 3 bulan Mac akan berlangsung perlawanan pusingan kedua, perlawanan timbal balik untuk perjalanan kita lah di saingan MFL Challenge Cup 2005-2026, di mana perlawanan akan berlangsung di Stadium Likas dan kick off akan berlangsung pada jam 9.15 malam dan kita berkedudukan 0-0 lah pada perlawanan ni, di mana itu adalah result yang kita miliki sewaktu kita membuat perlawanan pusingan pertama, perlawanan away di Perak. So a lot of discussion yang ingin aku sentuh di sini. So aku sengaja tidak buat video ni sebelum 90 minit supaya anda tahu perjalanan SRTV ni itu adalah dia punya intipati dia lah sebelum bermulanya kick off. Tapi kali ini dia lebih kepada aku ingin bercerita secara di mana kemampuan kita sekarang ni. Itu yang ingin aku ceritakan sekarang ni. So sewaktu pengumuman kemasukan beberapa pemain import yang nampaknya cukup menjanjikan apabila telah melalui beberapa perlawanan pertama lah yang paling penting di situ, di mana nampak sangatlah perubahan cara permainan Sabah FC nampak sungguh meyakinkan. Tapi apabila melalui perlawanan yang seterusnya, nampak macam ada kekurangan yang kita saksikan di situ. Macam apa sudah jadi ni? Di mana semangat yang sewaktu perlawanan pertama tu? Dan diumumkan juga head coach terbaru kita lah tu, Juan Guerrero tu. Dan aku memerhatikan beberapa perlawanan tu macam dia, maksud aku head coach kita seolah-olah macam tidak berapa berani untuk mengajak anak-anak buah beliau ni untuk terus kekal agresif di sepanjang perlawanan. Aku memerhatikan perlawanan yang kita tewas sewaktu menentang Kuching tu, aku boleh mengatakan kita mulakan perlawanan tu lebih kepada bertahan daripada menyerang. Dan selepas itu barulah kita cuba untuk melakukan sesuatu lah, cuba mengejar kembali pada separuh masa kedua. Ada nampak positifnya di situ, tapi unfortunately tidak cukup ampuh lah untuk menerobos lebih kurang macam tu kubu Kuching pada perlawanan tersebut. Kerana bagi aku apabila ketinggalan 2-0, especially untuk separuh masa pertama, kita tidak boleh mengharapkan nasib tahu. Kita tidak boleh mengharapkan bola itu bulat. Kita tidak boleh mengharapkan comeback untuk perlawanan-perlawanan yang sebegini. Apa yang kita perlu harapkan sini adalah disiplin, konsisten dan juga berapa beraninya head coach dan juga player kita untuk mengharungi perlawanan tersebut. Itu yang bagi aku dan of course motivation player kita lah yang patut diberi keutamaan lah untuk melalui beberapa perlawanan sebelum ni. Cuma satu benda lagi kita tidak boleh nafikan, benda yang telah aku sentuh juga di beberapa video sebelum ni adalah dari segi kepadatan game yang kita miliki. Sekali lagi 2 minggu 4 perlawanan itu sebenarnya memang cukup padat untuk mana-mana pasukan sekalipun. Dan kalau kita tengok dari segi congakan yang dilakukan oleh Juan Guerrero pun, kita sendiri nampak kena akur lah. Especially banyak orang mempersoalkan kenapa tidak dimasukkan Ernesto Pumipa dan juga Ondong Emba di separuh masa perlawanan tersebut. Macam kita kena faham sekali lagi yang player-player kita ni perlu melalui satu jadual yang padat. Mereka tidak boleh diturunkan secara berterusan as a starting 11 untuk perlawanan-perlawanan yang telah dilalui dan of course yang bakal dilalui sekarang ni. Oleh kerana again kita kena fikir pasal stamina. Satu, adakah mereka betul-betul fit untuk turun dalam perlawanan itu pun satu juga. Of course kita ingin mengelakkan sebarang injury yang mungkin akan berlaku untuk perlawanan-perlawanan tersebut dan juga perlawanan yang akan datang. Contoh-contoh injury itu memang telah aku sentuh lah di video pada sebelumnya dan ianya memang legit. Bukan saya saja buat ayat-ayat yang aku mention di dalam video tersebut. Di sebaliknya memang aku buat research sebelum aku berani mengatakan benda-benda tersebut dan ianya memang legit dan boleh terjadi pada mana-mana pasukan sekalipun, baik pun beraksi di Liga EPL. Itulah kerana macam tim-tim yang besar especially diorang menyediakan satu skuad yang cukup besar di dalam pasukan mereka dan pemain-pemain yang mereka sediakan pun memang yang mampu untuk melakukan rotation berdasarkan formation yang mereka lakukan. Lebih kurang macam tu. Unfortunately untuk Sabah FC, walaupun selepas kemasukan
beberapa pemain import ni, ianya sebenarnya adalah untuk mengisi kekosongan yang dimiliki oleh Sabah FC. Especially selepas pemergian beberapa pemain, dianya bukan upgrade sebenarnya. Itu yang aku rasa ramai orang tidak aware tentang benda-benda ni. Ianya sekali lagi mengisi kekosongan dan upgrade daripada kekosongan tersebut, tapi ianya tidak memberikan depth squad yang cukup bagus kepada Sabah FC, dan itu yang benda yang kita kena terima dan kena telan lah, di mana untuk perlawanan menentang Kuching pada separuh masa pertama bermulanya kick off tersebut, pemain yang jarang sekali diturunkan terpaksa diberi keutamaan, kerana sekali lagi untuk memastikan player-player utama kita berada di dalam fitness yang sebaiknya untuk menarajui perlawanan tersebut, dan sekali lagi untuk mengelakkan kemungkinan besar boleh berlakunya injury terhadap player utama tersebut. Pasal macam ucaplah, no point untuk kita paksa untuk meneruskan kesebasan utama tersebut, end up pemain tersebut injured mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin terlepas 2-3 perlawanan. So apa guna untuk kita dapatkan pemain tersebut tapi tidak boleh digunakan secara 100%. So that's why aku nampak kenapa Juan Guerrero lebih memutuskan untuk mengguna pemain ni lebih kurang dalam 50%. Lebih kurang macam tu. Better 50% rather than nothing. Setakat ni itu yang aku perhatikan lah. So maksud aku di sini, squad utama kita memang wujud, tapi kita boleh memaksa mereka. So kita terpaksa menggunakan rotation kita pula tidak sama level dengan squad utama kita, membuatkan kita agak struggle lah untuk mengarungi perlawanan-perlawanan sebelum ni, dan aku khawatir juga untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. So that's why aku mengartikan perlawanan menentang Perak ni, walaupun kita beraksi di Stadium Likas selaku tuan rumah, tapi setakat ni musim ni Stadium Likas tidak menjanjikan apa yang biasa kita ingin lihat pada perlawanan-perlawanan, especially 3 musim lepas, kerana Likas ni biasanya adalah kubu kuat kita. Amat jarang sekali untuk kita mendapat result yang tidak kita inginkan di Stadium Likas ni. Maksud result yang tidak inginkan tu maksud aku seri ataupun kalah. Banyak point yang kita collect di Stadium Likas, tapi again untuk musim ni benda tersebut tidak dapat kita miliki bersama-sama dan kita perhatikan bersama-sama lah. So that's why perlawanan menentang Perak untuk pusingan kedua dengan agregate 0-0 ni, ianya tidak boleh dikatakan kita telah meletakkan separuh kaki kita di final ataupun advantage untuk kita. Aku tidak nampak segala benda tu boleh berlaku, kerana akui juga jika dibandingkan kita dengan Perak lebih memiliki satu pasukan yang muda. Dari segi pengertian aku, bila katakan muda, dia orang tidak berpengalaman, tapi mereka mempunyai stamina yang cukup kuat. Jika dibandingkan dengan pemain kita pula berpengalaman, tapi stamina kita tidak cukup bagus. Satu lagi kita kena perhatikan, Perak bakal menerjui perlawanan ini dengan satu tim yang telah mereka bina dari awal daripada saingan bola sepak di level mereka, dan mereka membawa tim ni terus untuk membuat kesaingan MFL Challenge Cup. Dibandingkan dengan kita Sabah FC, kita tampil dengan wajah-wajah baru yang baru melalui beberapa perlawanan sahaja. Selepas tu training session yang mereka lakukan pun agak limited. Itulah aku katakan, kalau benda ni dilakukan lebih awal sebenarnya sewaktu permulaan pre-season untuk Sabah FC tu, aku yakin di pertengahan saingan Liga Super ni dan juga menuju ke perlawanan MFL Challenge Cup ni, aku yakin kita boleh menerajui dengan perlawanan ni dengan senang. Aku yakin kenapa? Kerana sewaktu JP mengemudi Sabah FC ni, kita telah nampak peningkatan tersebut. Dari segi formation, dari segi keyakinan, dari segi moral play kita, memahami apa yang diinginkan oleh JP, berjaya dilunaskan oleh mereka di atas padang. Dengan buktinya lah di mana kita berjaya ke final Piala FA. Cuma benda tu sekali lagi terpaksa dibubar kembali oleh kerana pemergian beberapa pemain, perletakan jawatan JP daripada Sabah FC, membuatkan kita terpaksa start dari, aku boleh katakan ground zero lah, daripada ground zero balik untuk cuba membangunkan kelab ni. Again, opportunity yang dimiliki oleh player-player dan juga Juan Guerrero tu agak limited. Again, dari segi persiapan, dari segi jadual, dari segi masa rehat, yang membantutkan apa yang beliau inginkan untuk klub ni lah. So
itu pemerhatian aku untuk perlawanan menentang Perak ni. So sekali lagi katakan ianya akan menjadi satu misi yang mustahil untuk Sabah FC. Walaupun aku menjangkakan kita akan memenangi perlawanan ni, tapi ianya akan menjadi satu benda yang sukar lah, cukup sukar untuk Sabah FC, dan ianya akan menjadi satu perlawanan yang dramatik untuk Sabah FC bagi menjinakkan lah Perak di Stadium Likas. Itu yang aku katakan. Pasal kalau aku rasa ini adalah tim yang 3 tahun lepas, aku tak akan berkata sedemikian, aku tak akan berkata macam ni. Sebaliknya aku akan mengatakan aku menjangkakan sewaktu perlawanan pusingan pertama tu kita sudah selesa sebenarnya. So perlawanan pusingan kedua di Likas ni kita cuma perlu mempertahankan kedudukan. Tapi unfortunately untuk perlawanan pusingan kedua ni bukan saja kita perlu mempertahankan kedudukan, tapi kita perlu untuk menjaringkan gol, cuba untuk mencari peluang bagi menembusi pasukan Perak ni yang gagal kita lakukan pada pusingan pertama. So antara benda yang merisaukan aku lagi sekarang ni, kita nak tahu sudahlah siapa penyerang kita ni, siapa yang mampu untuk membantu Sabah FC menjaringkan gol ni. Pasal kita tengok with all of the chances untuk Fergustiani pula tidak begitu profilik untuk ataupun klinikal untuk menjaringkan gol. Ondong Ngembak yang kita harapkan akan mengisi ataupun mengganti kekosongan yang ditinggalkan oleh Aidil Muhajir pun tidak diletakkan 100% di position tersebut. In fact, beliau boleh tekan selaku winger pada kelab ni. So chances beliau untuk berada di kotak D agak kurang. Darren Lock aku dah pasti sama ada akan diturunkan lagi dalam perlawanan yang akan datang, tapi beliau sendiri pun tidak diletakkan juga pada posisi penyerang. Sebaliknya Tierney yang dipertanggungjawabkan untuk mengemudi di bahagian serangan Sabah FC. So macam seolah-olah aku katakan tidak wujud sudahlah siapa kita punya target man untuk Sabah FC yang betul-betul layak untuk menyudahkan segala peluang yang kita miliki. Pasal sekarang ni aku tidak nampak. So ini adalah benda yang paling besar lah perlu dilakukan oleh Juan Guerrero untuk mencari ubat dia. So aku mengharapkan perlawanan menentang Perak ni kita menemui ubat tersebut, bagaimana untuk mempertajamkan bahagian hadapan kita ni lah. Dan bahagian pertahanan pun kena perhatikan sudahlah guys. I have to say this again lah, Wilson tu macam tak boleh sudah guys. Aku tak tahulah, macam aku respect dia as a senior player, aku respect dia as a second choice yang memegang armband untuk Sabah FC, tapi macam persembahan dia on and off lah begitu. Bila dia bagus, bila tidak bagus, tapi masalahnya dia lebih banyak kepada tidak bagus. Bukan aku benci dia, aku respect Rosan Batuil, tapi aku merasakan macam masa dia tu sudah macam berlalu lah. So same goes juga untuk pemain-pemain gantian kita, anak-anak muda kita, nampak juga macam mereka agak struggle lah. Even jangan kata saingan Liga Super, even menentang pasukan yang bersaing di Liga Semi Pro pun mereka struggle untuk cuba menandingi pemain-pemain Perak ni. So itu yang pemerhatian aku, dan sekali lagi aku mengharapkan benda ni boleh diperbaiki. So guys, itu adalah pendapat aku untuk sebelum kita mengarungi perlawanan ni. So sekali lagi aku mengharapkan kemenangan untuk Sabah FC, dan kemenangan ni aku jangkakan kita tidak akan miliki dengan mudah lah. Banyak pengorbanan, banyak benda taktikal yang perlu diubah sebelum kita mencapai slot ke final ni. Letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.